Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya muliakan ibu-ibu dan ayah-ayah sekalian, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih lagi menyayangi kita, Allah masih lagi memanjangkan usia kita dan memilih kita pada malam ini untuk duduk di dalam majlis ilmu. Baik, tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, ibu dan ayah sekalian, malam ni kita masuk hadis yang ke-9. Hadis yang ke-9 sebab kita dah habis pada bulan yang lalu tentang hadis yang ke-8 kehormatan seorang Muslim. Pada malam ni kita masuk hadis yang ke-9. Itulah tajuknya, jangan banyak membantah. Sedap tajuk pun. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, An Abi Hurairah radhiyallahu an Abi Hurairah an Abdurrahman bin Sakhar. Kalau kita tengok di sini, Abi Hurairah itu adalah gelaran dia, bapak kucing. Jadi Hurairah adalah isim tasghir ataupun nak kecilkan daripada perkataan Hirrah. Jadi Hurairah ni maksud dia apa, kecil, kucing yang bersaiz kecil, Hurairah. Tapi kita selalu memanggil Abu Hurairah, barangkali kita tidak mengetahui apakah nama dia yang sebenar. Nama dia yang sebenar adalah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu. Dia yang seperti mana kita tahu, yang kita belajar pada dulu-dulu saya pernah ajak berkaitan tentang biodata, sedikit biodata berkaitan tentang Abu Hurairah radhiyallahu an, yang dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, kalau tak salah saya lah, Syama'il Muhammadiyah, biasanya saya akan sebut berkaitan tentang Abu Hurairah. Dulu kehidupan dia berbeza. Dia orang susah, antara dipanggil penduduk ahli suffah. Penduduk ahli suffah ni orang yang susah lah, duduk di belakang-belakang masjid Nabi SAW. Jadi mereka duduk di sekitar masjid Nabi. Dan pun begitu, mereka orang yang hebat, antaranya iaitu Abu Hurairah dan juga sebagainya, orang yang hebat dalam keilmuan mereka. Orang susah tapi cerdik, ataupun orang susah tapi berilmu. Abu Hurairah tidak selama-lamanya susah, dan last kali Abu Hurairah juga dia jadi orang kaya. Itu pun saya dah cerita dah, dan saya tak cerita buat kali yang kedua lah. Ada satu ibu dan ayah sekalian. Jadi nama sebenarnya adalah Abdurrahman bin Sakhar. Baik. Qala, apa katanya? Katanya bahawa sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Abu Hurairah ini ataupun Abdurrahman bin Sakhar ni, dia mendengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, Nabi mengatakan bahawa ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Apa yang aku tegah ataupun aku larang kamu buat, maka kamu hendaklah jauhkan. Kamu jauhkan apa yang aku larang, apa daripada percakapan dan juga sebagainya oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Benda itu benda yang Nabi larang, jangan dibuat. Banyaklah benda-benda yang haram lah kebiasaannya, maka ditinggalkan. Arak, judi dan macam-macam lagi lah. Jadi benda-benda yang dilarang oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ini, maka tinggalkan. Dan dikatakan lagi, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Maka hendaklah kamu, dan perkara yang aku perintahkan, dan apa yang aku perintahkan kepada kamu, hendaklah kamu lakukan. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Maka apa benda yang aku suruh,
kamu lakukan, maka hendaklah kamu kerjakan sedaya upaya kamu. Sekadar apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh ajar kepada kita dan sebagainya, dari segi solatnya, zakatnya dan macam-macam lagi lah yang Nabi ajar, dari segi adab, dari segi akidah, maka laksanakanlah semana yang kita mampu. Kalau kita tak mampu solat berdiri, mungkin kita duduk dan sebagainya. Kalau tak mampu duduk juga, mestilah orang panggil berbaring lah. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah step-step. Jadi mungkin orang tu kadang-kadang dia nak melaksanakan ketaatan kepada Allah ni kena melihat kepada kondisi dia sendiri. Dan memang dia tu sampai satu qudrat dia tak mampu buat. Jadi tak boleh paksa. Dalam ibadat, dia buat ibadat berdasarkan dengan apa yang dia larat. Mayang sunat, contoh dia mayang sunat kita boleh duduk. Kita boleh duduk dan juga sebagainya. Itu tidak ada masalah, tapi cuma dia pahala kita tu kurang sikit lah dengan orang yang mujahadah berdiri. Tapi kita ada kudrat, ada kemampuan untuk kita berdiri, tapi kita tak mau berdiri dan juga sebagainya, maka kita boleh duduk. Jadi yang tu pun saya rasa saya dah cerita dah kot zaman waktu ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Dan apa-apa sahaja mengikut kemampuan. Dia ada rukhsah ataupun keringanan. Jadi agama Islam yang Allah Subhanahu Taala turunkan kepada kita ni agama yang mudah dipraktikkan dan fleksibel. Maksudnya boleh dalam beberapa keadaan. Kalau kita nak semayang, tak semestinya kita boleh semayang satu tempat saja. Contoh dia masjid saja. Tidak. Mana-mana saja tempat di muka bumi ini kita boleh solat sehingga akan di angkasa lepas dan sebagainya. Jadi mana-mana saja kita boleh beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala, mana-mana saja dan bagaimana keadaan pun kita boleh beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting masih lagi dalam apa yang dalam syariat. Bukan buat syariat baru. Ada orang lari duk kontroversi main ajaran lapar tak lah. Macam-macam. Jadi ada ajaran-ajaran yang pelik-pelik sikit ni, yang ni jauh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa-apa yang Nabi ajak, dia ada caranya bagaimana dan diajar oleh para ulama. Dan yang diajar kepada yang diberikan diajarkan oleh ulama mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mazhab ini adalah panggil mazhab. Mazhab ini adalah tempat untuk pergi. Sebab mazhab ni maksudnya adalah tempat pergi. Dan tempat pergi ni semua orang pergi dengan jalan yang berbeza-beza barangkali. Sebab itulah mazhab ini ada mazhab Imam Syafi'i dan juga sebagainya. Itu cara pemahaman nas. Cara pemahaman Imam Syafi'i, Imam Hanbali, Maliki dan sebagainya ini, mereka ada fahaman-fahaman mereka berdasarkan hadis yang mereka mempelajarinya. Tapi kok mana pun daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah kalau ikut ulama yang kita mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi cara jalan tu kita memang nak ikut Nabi, tapi kok mana pun mesti ada jalan dia untuk kita pergi tu. Baik. Tuan-tuan, ibu dan ayah sekalian, jadi dari segi ibadah ni, sebab itu kita mulakan untuk mendidik anak, daripada menyuruh dia solat pun tak terus mayang ke tebang bagi kayu dua tengah belakang. Tidak begitu. Islam pun dia ajak step by step supaya dia mampu untuk melakukan tanggungjawab tersebut. 7 tahun suruh solat, 10 tahun barulah kalau dia enggan dan sebagainya barulah pukul. Tapi kalau 15 tahun, patutnya dia punya hukuman ni bukannya semakin ringan, maka hukuman dia semakin berat. Jadi mungkin barangkali bagi hukuman yang bagi kayu, tengok kat dapur ada bagi sedah sembahyang. Tuan-tuan ini bagi Allah SWT ibu dan sekalian. Jadi patutnya hukumannya semakin berat, tapi saya melawak itu. Jadi hukumannya semakin berat. Bagi ni sampaikan orang yang menolak solat, kewajipan solat itu, dia menolak pun ada ulama membincangkan tentang hukuman bunuh. Seolah-olah dia menolak terus.
Diorang tak sembahyang dengan orang menolak ni dua benda yang berbeza. Orang yang mungkin dia tak mau sembahyang, dia malas. Tapi dia tak tolak tentang kewajipan sembahyang. Ada orang kadang-kadang dia tolak tu tentang kewajipan sembahyang. Yang ni dia hukuman dia lagi berat kalau disuruh bertaubat. Ini semuanya mengikut perundangan lah. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, ibu dan ayah sekalian. Jadi kalau kita tengok hadis ini pun memang orang panggil satu benda yang clear, yang kita nampak apa Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh, iaitulah apa yang Nabi suruh kita laksanakan. Dan apa yang Nabi larang ataupun Nabi tegah, maka kita jauhkan ataupun tinggalkan. Begitu mudah. Dan ada lagi dikatakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, yang ketiganya adalah fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Dan sesungguhnya golongan sebelum kamu ni telah binasa disebabkan banyak bertanya. Macam kita tahulah, di antara yang banyak bertanya sekali ni adalah Bani Israel. Dalam Quran dia cerita kat lembu warna apa semua tanya habis. Dan persoalan-persoalan mereka ni menyebabkan dia, soalan ni ibu dan ayah sekalian, dia ada dua. Yang pertama, soalan yang kita tanyakan itu dia berbentuk penawar. Penawar maksudnya kita bertanya dan kita mendapat jawapan, mengangkat kejahilan kita. Jadi selesai masalah. Yang kedua, racun. Ini geng-geng Bani Israel. Jadi yang kedua ni adalah racun. Pertanyaan yang racun, iaitulah pertanyaan yang kita tanya tidak mendatangkan sebarang manfaat pun. Tak ada manfaat pun, kalau tak tanya pun tak apa. Contoh dia kisah Nabi Khidir yang saya pernah sebut pun. Kalau pertanyaan yang kita tidak mengetahui, maka kita tanya orang, kita tanya para ulama, tanya ustaz dan juga sebagainya, ahli-ahli yang ada keahlian mereka ini, maka kita dapat menyelesaikan masalah kita. Tapi kalau kita tanya benda yang tak sepatutnya kita tanya, pertanyaan yang kadang-kadang mungkin merugikan, ataupun pertanyaan yang tidak ada kaitan, mungkin barangkali akan menyusahkan kita dan dia menjadi racun. Macam kisah Nabi Khidir AS dengan Nabi Musa, yang menjadinya peristiwa tersebut dalam hadis disebut Bani Israel, iaitulah menanyakan siapakah manusia yang paling alim sekali. Jadi soalan-soalan Bani Israel ni pun killer juga. Siapakah di kalangan manusia yang paling alim? Nak sebut kata tak alim pun payah. Lagi dia berpaling tadah pula, dia tak mau ikut ajaran Nabi Musa AS. Tak belah kali Nabi Musa AS menyebut bahawa ana a'lam, akulah orang yang paling mengetahui. Akulah orang yang paling mengetahui. Dalam kali Allah SWT menegur Nabi Musa AS, sampailah kena cari kepada Nabi Khidir AS. Dia adalah orang yang alim daripada Nabi Musa AS. Ini tuan-tuan ibu dan ayah sekalian. Baik, saya nak kongsikan dengan beberapa perkara dengan ibu dan ayah sekalian. Dengan kita tengok, kalau kita tengok di sini, perkataan-perkataan yang banyak yang Nabi sebut, perkataan yang banyak yang berlaku, yang kita tengok di dalam Al-Quran. Orang yang diterima azab oleh Allah SWT ni ataupun dibinasakan, macam Nabi SAW sebutkan bahawa orang yang banyak membantah, banyak tanya dan sebagainya, dan mereka ini macam seolah-olah berselisih dengan para nabi mereka. Mereka ini adalah golongan yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tuan-tuan ibu dan ayah sekalian nak mencari tentang kisah-kisah umat-umat yang terdahulu yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, cari dengan beberapa surah ini. Yang pertama surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf tuan-tuan carilah. Mungkin ada masa kita pun tak tahu PKP ni sampai mana tak tahu ni. Lagi kena PKP pula, mungkin barangkali wallahu a'lam bisawab. Mungkin pergerakan kita ada banyak masa. Jadi mungkin kita tak datang masjid ke apa sebagainya, tapi lah ni pun dah ada SOP mama. Dah bagus dah, masjid pun dah tak macam awal-awal dulu tak apa, kurang jemaah dan sebagainya. Tapi lah ni pun dah diberi kelonggaran.
Tapi mungkin barangkali terhad ke, atau beberapa orang terhad, kita tak mampu pergi ke masjid. Mungkin pada ketika itu kita ada masa. Jadi tuan-tuan mungkin kuliah tak ada, maka saya tinggalkan homework sikit. Jadi tuan-tuan tengoklah surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf baca. Dia ketika tuan-tuan akan jumpa dengan ayat biasanya dalam ayat yang ke-20 lebih, tak salah saya lah. Dan tuan-tuan akan jumpa lah dia punya cerita dia. Al-A'raf, lepas tu surah Asy-Syu'ara, dan juga surah Hud. Surah Hud. Hebatnya 3 surah ni, tengok ada kesinambungan cerita. Tidak ada, kita tengok mukjizat Al-Quran ni, dia tak nampak langsung cacat. Dan tuan-tuan akan dapat jelas benda-benda tersebut. Jelas dari segi peristiwa dia, dari segi balasan dia. Ada 3 surah tu kita boleh tengok, oh ni balasan kaum Nabi Lut macam ni, balasan kaum Ad macam ni, balasan kaum Samud macam ni, dan balasan macam-macam lagi. Kaum Sodom macam ni, kaum Nabi Lut tu inilah penduduk Sodom tu, dan macam-macam. Jadi ada setiap para nabi dan juga rasul yang diutuskan oleh Allah, mereka berdakwah, tapi mereka pun jenis yang ni lah, kaum mereka ni jenis suka membantah juga, banyak tanya. Kita akan tengok persoalan mereka. Pasal apalah kamu suruh kami sembah Allah. Biasanya dalam para nabi dan rasul ini, biasanya mereka membawa risalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ajak manusia untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Banyak persoalan apa ni, banyak ni. Dan kaum Madiannya dengan tanya Nabi Syuaib, dia punya kaum dia adalah kaum Madian. Ni pun banyak tanya juga. Mereka ni pun satu hal macam-macam, itu akan tengok. Jadi di situ ada surah Al-A'raf, surah Hud, dan juga surah Syu'ara, dan ada lagi surah-surah yang lain. Ni geng-geng yang banyak tanya. Tapi lain kali banyak tanya, tak selesai pun masalah mereka tu, bukan nak beriman pun. Lain kali dibinasakan, lingkup juga akhirnya. Sebab banyak tanya, dah dapat jawapan. Dah Nabi alaihi salatu wasalam, Nabi kesurahan para nabi dan rasul ni telah menjawab soalan mereka. Kita tengok itu ada soalan dan jawapan. Tapi tak beriman. Bila tak beriman, maka lalah kali jadi apa? Maka dibinasakan mereka tu. Tengoklah surah Al-A'raf, surah Syu'ara dan juga surah Hud. Jadi saya tak cerita dalam surah Hud, sebab dalam surah Hud tu salah satu subtopik dalam buku saya tu nanti tak suspend. Kita nanti insya-Allah lepas habis baca kitab wasiat Imam Ghazali tu, kita baca mungkin berkali lah baca kitab Al-Quran Satu Eksplorasi tu. Dalam tu ada eksplorasi surah Hud. Yang tu tadi saya tak mau kongsikan pada malam ni lagi. InsyaAllah tunggu buku nanti cetak lah. Ni pun buku tengah layout dalam, tak siap lagi. InsyaAllah. Asalnya bulan 3 ni boleh lakut. Boleh dicetak. Jadi tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu dan ayah sekalian. Baik, surah Nuh. Surah Nuh. Kalau kita tengok surah Nuh ini berada di juzuk yang ke-berapa? Juzuk yang ke-29. Juzuk yang ke-29, surah Nuh. Sebelum surah Nuh adalah surah Al-Ma'arij. Apakah di antara kesinambungan dua cerita ini? Baik. Nama surah Nuh ini mengambil sempena nama Nabi Nuh AS. Surah Nuh di dalam Al-Quran adalah surah yang diambil daripada nama Nabi Nuh AS. Jadi tiba-tiba tengok dalam Quran dia ada surah Nuh. Surah Nuh itu adalah surah yang diambil daripada Nabi Nuh, nama Nabi Nuh AS. Dia ada surah Makkiyah, yang mengandungi tentang akidah, berbicara tentang akidah dan sebagainya. Ada ulama mengatakan Makkiyah ni adalah diturunkan di Mekah dan juga sebagainya itu. Jadi dia mengandungi 28 ayat. Baik. Dan kalau kita tengok di sini surah Nuh ni dengan banjir. Yang ni pun surah Nuh ini pun ada juga ceritakan tentang peristiwa-peristiwa umat-umat itu dahulu yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ni pun elok juga kita baca. Tuan-tuan, ibu dan ayah sekalian, jadi hal ini telah dirakamkan oleh Allah SWT di awal surah. Seperti mana dalam Allah menyebut di dalam surah Nuh, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi
an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim. Sesungguhnya kami telah mengutuskan Nuh kepada kaumnya dengan perintah, berikanlah kaum kamu peringatan sebelum datangnya azab yang amat pedih. Itu dia. Allah Subhanahu Wa Taala ini tidak zalim. Buat salah terus bagi azab, tidak. Masih diberi peluang untuk manusia itu berubah. Jadi diutuskan Nabi Nuh AS untuk beri peringatan. Bukannya masa yang sikit, lama masa yang diberikan. Sampai Nabi Nuh AS ini dikatakan telah berdakwah 950 tahun. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, 950 tahun ni bukan satu masa yang begitu pendek. Kita pun tak tahu umur kita ni sampai bila. Mungkin 60 ke 70 ke, atau saya sendiri pun tak tahu sampai bila umur. Tapi Nabi Nuh AS berdakwah begitu lama. Kalau kita tengok dalam kisah-kisah di dalam Al-Quran ini, dia boleh memberi inspirasi pada kita. Kadang-kadang kita menyeru anak kita dan saudara terdekat, kadang-kadang dia tak mau berubah pun. Dia cakap benda baik lah. Mungkin sebelum ni kita dah belajar hadis berkaitan tentang ad-dinun nasihah. Itu pun saya dah cerita dah tentang mungkin kerana keberkesanan ada apa nasihat itu mungkin tidak capai, mungkin dengan sebab-sebab yang tertentu terhalang, suasana tak kena dan sebagainya. Kita pun dah cerita dah benda itu. Itu kita dah perbaiki dah. Kita tengok time-time waktu dia boleh menyembang sikit, kita pun baiki dia, abang nak tegur sikit sini. Dia pun okey. Dia pun tak marah tu. Dia pun okey lah, dengar je. Tapi tak berubah kat lepas tu. Sampai tu juga tikan boykot dah lebih kurang macam lah. Esok pergi lagi. Kemudian dakwah lagi. Abang gini. Kadang-kadang sampai satu tahap, kadang-kadang kita dah pasrah. Ajak banyak kali, tak mau buat juga. Kadang kali pasrah. Tapi Nabi Nuh AS sampai 950 tahun berdakwah. Bukannya tempoh masa yang sikit, bahkan satu tempoh masa yang panjang. Jadi tuan-tuan ibu dan sekalian, mudah-mudahan kita ni menjadi orang yang sabar dalam mengajak orang ke arah kebaikan. Tuan-tuan ibu dan sekalian, dan apa kaitan surah Nuh dengan surah sebelum dia? Kalau surah Nuh ini, kita dapat melihat bahawa ada kesinambungan kedua-dua surah ni. Surah Nuh dan juga surah sebelum dia adalah surah Ma'arij. Persamaan di antara kedua-dua ini iaitulah permulaan kedua-dua surah menyatakan tentang ancaman azab terhadap golongan kafir. Itu persamaannya. Dalam surah Al-Ma'arij pun menceritakan pada permulaannya tentang azab terhadap golongan kafir, dan begitu juga kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga disebut di dalam surah Al-Ma'arij, dan kaum Nuh AS disebut dalam surah Nuh. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ibu dan ayah sekalian, kalau kita tengok di sinilah, nak katakan mereka ini golongan yang ingkar. Baik. Kalau ayat yang ke-38, surah Al-Ma'arij ayat yang ke-38. Ini kita ada juga kesambungan daripada hadis yang kita belajar ni. Orang yang memanfaatkan perintah Nabi SAW dengan meninggalkan perintah Nabi SAW. Baik. Surah Al-Ma'arij ayat yang ke-38 menceritakan bahawa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayatma'u kullu mri'in minhum ay yudkhala jannata na'im. Ayatma'u kullu mri'in, maksudnya adalah ayatma'u kullu mri'in minhum ay yudkhala jannata na'im. Maksudnya adalah, apakah setiap orang daripada orang-orang kafir itu ingin masuk syurga dengan penuh kenikmatan? Okey, baik. Sebab nuzul ataupun sebab turunnya ayat ini. Kalau kita tengok dalam ayat ini, sebab turun ayat yang ke-38 ini, ahli tafsir dia mengatakan bahawa orang-orang musyrikin ni berkumpul di sekeliling Nabi sallallahu alaihi wasallam. Depa mendengar ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan tak dengar pun dengar. Nabi ada tu. Nabi masih lagi hidup. Nabi masih lagi hidup dan sebagainya. Mereka dengar. Tapi mereka tidak mengambil manfaat daripada apa yang diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sebaliknya mereka mereka ini adalah orang kafir ni mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi suruh,
Mereka dengar tak? Mereka tak dengar. Dan apa yang Nabi larang, mereka buat. Bahkan mereka ini bukan setakat itu, mereka dustakan Nabi SAW, maka mereka olok-olokkan Nabi SAW. Jadi mereka mengatakan bahawa sekiranya mereka ini, orang-orang Islam ini masuk syurga, tentu kita lah orang yang akan memasuki syurga awal daripada mereka. Itu orang kafir, dia angan-angan dia tinggi. Tapi tak mau ikut Nabi SAW pun. Sebab dulu waktu saya belajar dulu, saya selalu dengar frasa inna najahana wa falahana faqad bintisari awamirillah. Dan untuk sesungguhnya inna najahana, orang Arab biasanya yang ni lah hidup bagi bayan. Sebelum dia bagi bayan orang tabligh, orang Arab tabligh, sebelum mereka bagi bayan dan sebagainya, mereka akan bagi elan dulu. Sekali ada orang panggil taklim. Mereka menyebut bahawa inna najahana wa falahana, sesungguhnya kejayaan kita, inna najahana wa falahana, kejayaan kita ni faqad bintisari awamirillah, iaitulah dengan melakukan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bi sunnatihi, lupa dah yang belakang berdua tu tak ingat dah. Tapi biasanya akan mereka sebut tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kejayaan kita di dunia dan akhirat ini iaitulah dengan cara buat apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh, dan juga dengan mengikut baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini yang meninggal buat yang apa yang suruh dan tinggal apa yang Allah larang dan sebagainya, itu jelas, dan mengikut apa yang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila kita dapat begitu, insya-Allah kita akan masuk ke dalam syurga dan kita dapat balasan yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi orang kafir di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi cerita dalam surah Al-Ma'arij ini, mereka ni lain sikit. Nabi duduk depan mereka, mereka tak dengar pun apa yang Nabi kata. Bahkan mereka memperolokkan baginda SAW, mendustakan Nabi SAW. Dari sekali mereka mengatakan bahawa angan-angan mereka tinggi. Angan-angan mereka nak masuk awal ke dalam syurga berbanding dengan orang Islam. Itu asbabun nuzul ayat yang ke-38. Ini saya rujuk kitab Tafsir Munir. Tafsir Munir juzuk yang ke-29. Yang ditulis oleh Profesor almarhum Profesor Dr. Wabah Az-Zuhaili. Jadi mereka ini itulah angan-angan orang kafir. Mereka kata kalaulah sekiranya mereka ini orang Islam ini, orang Muslimin ini masuk syurga, tentu kita akan memasuki lebih awal daripada mereka. Kita juga akan mendapat habuan yang lebih banyak daripada mereka. Dan untuk menafikan perkara itu, Allah Subhanahu Wa Taala bawa ayat ini. Adakah tiap-tiap orang daripada orang kafir itu ingin memasuki syurga dengan penuh kenikmatan? Semestinya kita tahulah orang kafir tempatnya adalah di dalam neraka. Sayangnya mereka ini, walaupun Nabi SAW hidup memberi peringatan, bagi perintah dan sebagainya, mereka tak ikut. Sayangnya. Jadilah mereka ini orang yang kafir. Tapi yang ikut itu adalah orang Islam. Tapi alhamdulillah kita pada hari ini, apa yang diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ni kita ikut. Bila kita ikut, maka mudah-mudahan kita akan dimasukkan ke dalam syurga. Senang saja. Hadis tiga benda ni cukup senang. Yang pertama berkaitan tentang apa yang Nabi larang, tinggalkan. Apa yang Nabi suruh, buat. Dan jangan duk bantah-bantah dan banyak mempersoalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memerintahkan perintah sembahyang. Contoh dia. Mempertikaikan perintah sembahyang. Itu Nabi suruh, tapi membantah. Dengan cara petikai, bukan setakat petikai, tak mau buat pula dah, itu Tuhan lagi. Dan sebagainya. Petikai tak mau buat. Ini azab. Hadis tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ibu dan hadis ini adalah hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Baik tuan-tuan, ibu dan ayah sekalian, kemudian kita tengok lagi huraian surat 102. Cerita Nabi Nuh AS pun tak cerita agak lah. Tak apa, nanti kita tengok ikut-ikut lah. Apa sagi sempat kita cerita sikit.
Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waqtilafuhum. Okey, fa itu dibaca rufa', ya, dibaca rufa' dengan dhammah. Jadi waqtilafuhum, kita tak baca waqtilafihim. Okay. Dan suruhan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, jadi yang huraian ini dari segi bahasa nahwu. Jadi saya tak ceritalah secara yang detailnya. Jadi memerlukan whiteboard. Dia payahlah saya nak terang sebab dia dalam segi bahasa, dari segi bahasa. Jadi biasanya nahwu ni dia kena ada whiteboard baru sedap sikit tulis. Tak apalah. Jadi tuan-tuan yang diberkati oleh Allah SWT, cuma kita tengok apa yang isi penting di dalam hadis ni. Suruhan Nabi SAW. Dan hadis ini merupakan dasar agung daripada dasar-dasar agama. Iaitulah perkara yang asas. Dasar agama ni adalah perkara yang asas. Perkara asas dalam agama, mungkin juga orang itu dia nak masuk Islam, katakan. Apa Nabi kamu suruh? Dia bagi soalan-soalan yang mudah je. Nabi kamu suruh apa? Kita nak jawab tu banyak. Tapi bila kita baca adalah hadis ni hadis yang dasar. Nabi SAW, Nabi kami suruh apa? Apa yang Nabi larang, benda-benda yang Nabi larang, kami jauhkan. Apa yang Nabi SAW suruh, kami kena buat. Dan kami ni jangan tidak disuruh untuk banyak sangatlah membantah, banyak sangat bertanya yang benda-benda yang tidak mendatangkan manfaat. Itu dan sebagainya. Sebabnya umat sebelum kami ni musnah disebabkan mereka ini membantah-bantah, mereka ini banyak bertanya yang benda yang tidak memberi manfaat dan sebagainya. Akhir-akhir mereka pun binasa. Ini tuan ibu dah ini senang. Dia dasar asas. Jadi kalau kita nak cerita banyak benda yang kita boleh cerita. Tadi hadis 40 ni cukup disusun oleh Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala ni. Satu disusun hadis 40 ni hadis yang perkara-perkara yang asas. Perkara-perkara yang asas dalam kehidupan kita. Jadi tuan ibu dah yang sekalian. Jadi dikatakan hadis ini juga dimasukkan dengan berbagai bab dan masuklah dalam perbincangan fiqh. Ini juga jadi dalil bagi melakukan sesuatu berdasarkan kemampuan. Yang diperdebatkan pada hari ini. Contoh ada soft. Kenapa direnggangkan? Kenapa tidak dirapat-rapatkan? Itulah kita buat ibadat berdasarkan kemampuan. Sebab kita tahu bahawa ada virus yang mengancam nyawa manusia. Mungkin kalau orang tak kena, dia boleh cakap, dia apalah sembahyang jarak ni, kenapa tak rapat-rapatkan lah dan sebagainya, petikan tentang apa yang dibahaskan ataupun apa yang dikeluarkan oleh ahli-ahli fatwa. Jadi isu. Bila jadi isu, dia nak bayar rapat. Kita kena bayar rapat, tiba-tiba ada satu kes. Dia kena COVID tu barulah dia rasa berapa periknya. Kalau tuan-tuan tanya, saya takat yang sudut tanya adalah beberapa orang sakit. Yang kita dengar luahan mereka, hilang rasa deria. Tak rasa langsung, makan tak rasa. Itu antara dia tahu. Kalau tak kena ni, dia kata boleh sembang ustaz, dia tahu boleh sembang, cukup syok. Cuba kena sekali, tahuan. Memang satu ada kesannya COVID ni. Kalau panjang umur alhamdulillah. Kalau panjang umur boleh cerita ke orang. Kalau pendek umur tak jumpa sampai sudah. Dalam kali jumpa tak jumpa langsung. Sebab nak pi jenazah COVID ni kan boleh. Jadi ada SOP dia dan juga sebagainya. Saya tak jumpa langsung. Jadi lagi masalah dia susah. Jadi kita mengikut apa yang difatwakan oleh para ulama. Kita tak mampu untuk mengelakkan hukum, bahkan mereka lah yang mampu untuk membuat piawaian sebelum nak mengeluarkan satu-satu hukum, maka dia ada tapisan-tapisan, ada filter dia. Kalau kita nak bercakap, kita barangkali tidak ada filter dan sebagainya. Ada orang kadang-kadang dia bertikai tentang kena rapat-rapatkan soft dan juga sebagainya ni. Tapi filter dia tak ada. Piawaian dia ataupun cara dia nak imbang benda itu. Tapi para ulama, mereka ni ada perbincangan dan sebagainya, mereka mengeluarkan fatwa dan sebagainya. Jadi sebab itulah kita tengok dalam cerita dalam ini menunjukkan dalil bahawa bagi melakukan satu benda berdasarkan kemampuan. Iaitu apabila dalam keadaan tiada dalil yang khusus. Dalam keadaan yang tidak ada dalil yang khusus. Macam mana nak menghadapi COVID ini sembahyang dan sebagainya. Tidak ada dalil yang khusus.
tentang menyebut tentang apa COVID dan sebagainya. Ini panggil ijtihad ulama dan sebagainya. Maka mereka lah yang berperanan untuk mengeluarkan hukum. Ini sebab tidak ada dalil yang khusus. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ibu dan sekalian, dan juga kalau tengok dalam buku ni dijelaskan seperti mana orang yang berwuduk disuruh menyempurnakan wuduknya. Baik. Dan ada pun bertayamum tatkala ketiadaan air, sehingga akan dijumpai sebahagian air ataupun tanah yang mencukupi, maka dia wajib menggunakan air untuk berwuduk dan tanah untuk bertayamum. Dan ini berdasarkan apa yang dijelaskan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, wa ma amartukum bihi, dan perkara yang aku perintahkan kepada kamu dalam hadis. Ini dijelaskan bahawa bila mana kita melaksanakan ibadah, maka mengikutkan sedaya upaya yang kita mampu buat. Sekadar upaya. Kalau tidak ada air untuk berwuduk, maka dibolehkan untuk bertayamum. Kalau kita bermusafir, ada keringanannya untuk berbuka puasa dan sebagainya, kalau tidak ada kemampuan dan sebagainya itu, maka kita musafir, ada mungkin ibu mengandung dan sebagainya, ataupun orang yang sakit, musafir, maridan atau ala safarin, jadi digantikan dengan fa'idatu min ayyamin ukhar, maka digantikan dengan hari-hari yang lain. Mungkin Ramadan ni tak lama dah. Jadi mungkin tuan-tuan ibu dan sekalian ada yang menghadapi sakit yang tidak boleh puasa, mungkin boleh berganti pada hari-hari yang lain dan juga sebagainya. Jadi ada keringanan di situ. Tuan-tuan ibu dan sekalian, sebab itulah dalam beribadat ini maka dijelaskan bahawa kita ibadat, walaupun kadang-kadang ibadat itu adalah ibadat yang sedikit, tetapi adalah ibadat yang berterusan. Sebab Nabi SAW bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, inna ahabba a'mali ila Allahi adwamuha wa in qalla wa fi lafdhin ma dawama alaihi sahibuhu. Amalan yang paling sedikit yang disukai oleh Allah ialah amalan yang paling berterusan yang dilakukan meskipun sedikit. Amalan yang Allah suka adalah amalan walaupun benda tu sikit tapi berterusan, ataupun sesuatu yang dilakukan oleh seseorang secara yang berterusan. Jadi kadang-kadang kita tidak boleh menyukat kepada, kadang-kadang kita mampu buat ibadat solat malam ni larat 2 rakaat saja contoh. Tak boleh buat macam Nabi SAW. Tapi kita dah berusaha. Contoh barangkali tak boleh biar. Kalau nak buat macam Nabi SAW sampai bengkak kaki Nabi SAW solat. Sampai berdirinya lama Nabi SAW. Sampai satu surah Baqarah dan juga sebagainya itu disambung-sambung. Yang kita mengaji dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Tapi kita tak mampu buat macam mana Nabi SAW buat. Kita hanya mampu ibadah yang kita larat sahaja. Ibadah tu kira kita larat nak buat 2 rakaat tahajud saja. Yang tu je yang larat pun. Tu pun baca surah Al-Kafirun dengan surah Qul. Lepas tu lena balik. Baik daripada orang bangun terkencing malam saja. Ini sembahyang tidak kencing dan terus lena. Tapi walaupun orang ni seorang lagi, dia ni larat 2 rakaat saja. Tapi setiap malam dia boleh buat. Setiap malam boleh buat. Berterusan dia. Itu adalah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu daya sekalian, jadi kita tengok lagi. 103. Jadi saya rasa faham kot. Tentang satu perintah, maka laksanakanlah berdasarkan mengikut kemampuan kita. Kalau tak tahu macam mana cara nak buat ibadat yang menjadi ringan, maka boleh rujuk kepada para ustazah dan juga sebagainya, ahli ilmuwan yang lain. Macam mana cara nak meringankan. Contoh dia ada satu ibadat tu yang kadang-kadang kita tak mampu nak buat, macam mana cara nak keluarkan daripada ibadat ini menjadi apa orang panggil ikut kemampuan kita sendiri. Contoh dia begitu, mengikut kemampuan kita sendiri. Tuan ibu dan saya, mungkin mereka di sana ada pandangan dan juga sebagainya, mereka akan membawa kaul ulama, kata-kata ulama dan sebagainya. Jadi tegahan Nabi SAW. Adapun perkara yang ditegah, sesungguhnya ia wajib dijauhi secara keseluruhan. Benda yang Nabi tegah, maka wajib jauh secara keseluruhan. Tak boleh sikit-sikit je. Yang Nabi tegah ini, buat sikit, tinggal sikit. Buat sikit, tinggal sikit.
Apa yang Nabi tinggal, Nabi tegah, maka ditinggalkan secara keseluruhan. Dan hari ini kerana sesiapa yang ditegah melakukan sesuatu secara keseluruhan, maka dia ditegah melakukan secara keseluruhan maupun sebahagian daripadanya. Jadi apa yang ditegahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kena tinggal terus. Dan sebaliknya, sesiapa yang diperintahkan agar melakukan sesuatu, maka dia perlu melaksanakan keseluruhan dan sebahagian yang termampu. Dia beza. Apa yang Nabi suruh, boleh buat sebahagian, takat yang mampu. Tapi kalau Nabi larang, kena tinggal semua. Tak boleh ambil sebahagian. Contoh dia, judi. Judi dia ambil sebahagian. Tapi benda lain dia buat juga. Dia benda lain dia tinggal, dia ambil satu juga. Tidak boleh. Maka apa yang Nabi tegah, kena tinggal keseluruhan. Atau Nabi larang, tinggal keseluruhan. Cuma dalam ibadat, ada yang ibadat sunat contoh dia. Maka kita nak lakukan, tapi kita ambil sebahagian ibadah Nabi SAW. Ibadat yang wajib, fardu tu memang kena buat. Tapi ibadat yang sunat dan sebagainya itu. Dan fardu pun mengikut juga kemampuan kita. Dan sebagainya itu. Jadi dari segi yang kita terangkan, solat dan sebagainya ada kelonggaran. Dari segi kita musafir, boleh meninggalkan puasa sebab musafir, dan mengikut syarat-syaratnya. Sakit dan sebagainya itu, tapi digantikan dengan hari yang lain. Ada dia punya, mengikut kesukatan kita punya, orang panggil diri kita sendiri. Jadi mudah yang sekalian. Jadi senang. Apa yang Nabi suruh buat, mungkin kita boleh buat sebahagian. Nabi suruh buat banyak, tapi sebahagian kita buat dan istiqamah. Dan apa yang Nabi larang, maka tinggalkan secara keseluruhannya. Tak boleh ambil sikit. Apa yang Nabi larang, buat sikit. Itu tak boleh, kena tinggal secara keseluruhan. Wallahu a'lam bissawab. Saya mohon maaf kalau ada salah silap kami ibu dan yang sekalian terasati dan sebagainya. Maka kita akan sambung pada bulan depan, banyak bertanya dan membantah. Ini kita akan tengok siapa geng yang banyak bertanya dan banyak membantah ini. Dan mungkin kita akan masuk menelusuri surah Nuh. Malam ni tak sempat nak ceritakan surah Nuh, insya-Allah pada bulan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Qul hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa ajib muslimin wal mu'minina wal tahya wa birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judhabi wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.